Okey, jadi sebelum cikgu teruskan, suara cikgu jelas ke masing-masing? Jelas. Okey, respon tahu respon. Okey, jadi pada malam ni kita akan belajar bab 8. Okey, jadi cikgu dah sedia modul cikgu dalam bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris. Cikgu takut ada yang nak ambil DLP tak faham terms dalam bahasa Melayu tu. Okey, jadi tapi penerangan cikgu in Malay. Cumanya terms tu cikgu akan tengok rujuk untuk bahasa Inggeris. Okey, jadi untuk yang beragama Islam, kita buka dulu kelas kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey. Ya Allah. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan, sediakan headset sebab nanti kita nak buat latihan sama-sama. Dan cikgu nak kamu salin nota dan latihan yang cikgu tunjukkan dalam kelas ni. Semoga kita boleh faham apa bab bab 8 ni, apa kandungan dia. Dah belajar ke belum bab 8 dekat sekolah? Cikgu nak dengar suara sikit. Okey. Okey. Okey, ada yang belum, ada yang dah. Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu dekat sini, cikgu akan usaha nak bagi kamu faham. Jadi kamu kalau tak faham, tanya. Okey, malulah nak tanya dekat sini, tanya dalam phone. Tanya dalam phone. Nampak ni phone cikgu menyala ni. Tanya dalam phone, cikgu akan jawab. Dan cikgu tak akan sebut pun nama kamu. Jangan malu-malu dengan cikgu. Okey. Jadi kita akan teruskan kepada sesi pembelajaran kita sebab sekarang dah pukul 8.40. Okey. Jadi cikgu nak kamu respon tahu. Kalau tak faham ke ataupun kurang jelas ke, respon. Okey. Jadi masing-masing bila kita tengok kepada bab 8. Bab 8 ni kita panggil dia nama tajuk dia. Nama tajuk bagi bab 8 ni adalah graf fungsi. Nama tajuk dia adalah graf fungsi. Ataupun dalam bahasa Inggeris dia kita panggil apa? Dalam bahasa Inggeris dia kita panggil graph of function. Okey, inilah apa yang kita nak dekat sini, apa yang kita nak cuba faham. Daripada nama tajuk ni kita nak cuba faham apa isi dia. Jadi, cikgu akan tunjuk dekat kamu. Cikgu akan tunjuk dekat kamu apa yang isi bab ni cuba sampaikan dekat kamu. Okey, ada orang dia belajar bab 8, graf fungsi. Tapi dia tak tahu fungsi itu apa. Jadi, hari ini cikgu tak masuk lagi kepada graf. Cikgu tak masuk lagi kepada graf. Sebab cikgu nak bagi kamu faham fungsi itu apa. Ataupun dalam bahasa Inggeris, function itu apa. Okey. Jelas ke sampai sini semua? Boleh dengar ke? Nak dengar suara sikit semua? Boleh. Okey. Seorang je yang lain nak dengar suara sikit. Ada ke? Boleh. Okey, aduh, jangan malu-malu dengan cikgu. Okey, jadi first penjelasan untuk kelas kita pada malam ini, cikgu akan terangkan tentang fungsi. Ataupun dalam bahasa Inggeris, function lah. Fungsi itu apa? Function itu apa? Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Okey, jadi fungsi ni adalah sesuatu hubungan. Tengok ni. Fungsi ni cikgu terjemah dia guna bahasa cikgu. Fungsi ni adalah hubungan. Hubunganan. Alamak, tersilap je. Hubungan. Aduh lah. Okey, fungsi ni adalah hubungan domain kepada kodomen. Domain kepada kodomen. Domain ni dalam bahasa Melayu, domain dalam bahasa Inggeris pun domain. Kodomen ni dalam bahasa Melayu kodomen, dalam bahasa Inggeris pun kodomen. Jadi jangan pening dekat situ. Jadi sebelum cikgu terangkan dekat kamu, kamu kena faham dulu domain tu apa, kodomen tu apa. Okey. Jadi domain ni adalah satu benda yang mana asas dia dekat sini. Ini adalah domain.
Okey, tengok sabar cikgu tunjuk. Okey, domain ni adalah 1, 2, 3. Manakala cikgu buat kodomen. Untuk domain dengan kodomen sabar dulu. Cikgu nak terang tentang fungsi. Kodomen. Kodomen dia cikgu buat apa? Cikgu buat 4. Cikgu buat 4, 5. Cikgu buat 6. Okey, ni bahagian domain. Ini bahagian kodomen. Lepas tu cikgu buat satu anak panah daripada domain pergi kepada kodomen. Daripada domain pergi kepada kodomen. Daripada domain pergi kepada kodomen. Jadi function tu apa? Fungsi tu apa? Mana satu fungsi? Mana satu function? Okey, fahamkan ayat ni. Fungsi adalah hubungan. Fungsi adalah hubungan daripada domain menjadi kodomen. Jadi domain ni cikgu bagi nama dia X. Cikgu bagi nama dia X. Dan kodomen ni cikgu bagi nama dia Y. Okey. Jadi kamu tengok kat sini. Macam mana 1 jadi 4? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Macam mana nombor 1 boleh jadi nombor 4? Macam mana nombor 1 boleh jadi nombor 4? Bagi tahu cikgu. Nombor 3. Ya. 1. Tengok kita pergi kepada persamaan yang pertama. 1 tambah 3 kita dapat 4. Okey. 1 tambah 3 kita dapat 4. Alamak, kenapa baru nak masuk ni? Okey. Okey, 1 tambah 3 kita dapat 4. Jadi 1 ni kamu tak boleh tulis 1. Kamu kena tulis X. Kamu kena tulis X. Jadi 1 ni kamu gantikan dengan X tambah 3. Jadi yang menyebabkan domain pergi kepada kodomen, fungsi dia adalah X tambah 3. Inilah fungsi dia. Fungsi inilah yang menyebabkan daripada 1 pergi menjadi 4. Macam mana? Okey, kita guna X tambah 3. Kita guna X tambah 3. Okey, yang ni kita dapat yang kat atas kan? Okey, kita gunakan X tambah 3. Masing-masing boleh tengok kat depan. Kita gunakan X tambah 3. Lepas tu, daripada X tambah 3 ni, domain dia apa? X dia apa? 1. Kita masukkan 1 ke dalam X. Kita masukkan 1 ke dalam X tambah 3. Kita dapat 4. Jadi bila cikgu masukkan 1, iaitu cikgu guna warna hijau. Cikgu guna warna hijau. Iaitu bila cikgu masukkan 1 domain ni ke dalam formula ni, akan dapat 4. Akan dapat 4. Jadi apa hubungan dia? Hubungan dia ini. X tambah 3. Jadi hubungan ni dikenal sebagai fungsi ataupun function. Kita test pula dengan 2. Okey, guna persamaan X tambah 3 juga, kita gantikan 2 ke dalam X. Jadi kita gantikan 2 ke dalam X. 2 tambah 3. 2 tambah 3. 2 tambah 3 kita dapat 5. Jadi kita cek. Dekat sini kita punya domain kita masukkan 2. Domain ni domain kita domain. Bila kita masukkan domain kita 2, hasil dia mesti kodomen. Hasil dia mesti kodomen. Jadi menggunakan apa? Fungsi ni. Jadi bila cikgu masukkan 2, cikgu dapat 5. Itu maksud fungsi tu. Dia menjadi hubungan daripada domain daripada domain kepada kodomen. Cikgu tunjuk lagi sekali. Last 3. Cikgu tunjuk 3. Okey, ni fungsi dia. Fungsi X tambah 3 ni. Ni fungsi X tambah 3 ni. Cikgu masukkan 3 ni ke dalam X. Cikgu masukkan. Ni X tambah 3. Cikgu masukkan 3. Cikgu masukkan domain dia. 3. Cikgu masukkan 3. Tambah 3. Dekat sini kita akan dapat jawapan dia 6. Jadi 3 dekat sini, ini dikira sebagai dia punya domain. Ini dikira sebagai dia punya domain. Hasil selepas kamu gunakan fungsi ni, ini dikira sebagai dia punya kodomen. Hasil dia dikira sebagai dia punya kodomen. Jadi 2 jadi 5, 3 jadi 6. Jelas ke dekat situ semua? Boleh faham?
Boleh. Okey. Jadi, kamu sendiri yang kena cari fungsi tu. Kamu kena cari fungsi ni apa? Macam mana kamu nak cari fungsi ni? Fungsi inilah yang menyebabkan daripada nilai domain ni menjadi hubungan kepada kodomain. Kalau kamu keluarkan satu persamaan, tak sama. Kamu masukkan nilai domain, tak sama dengan nilai hasil dia, tak sama macam nilai kodomain. Jawapannya adalah fungsi kamu salah. Okey. Jadi cikgu tunjuk lagi sekali. Cikgu tunjuk untuk contoh yang seterusnya. Cikgu tunjuk lagi kemas. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Fungsi, cikgu terang lagi sekali. Fungsi mesti ada domain. Fungsi ni dia punya definisi, dia punya maksud adalah hubungan. Cikgu tulis lagi sekali, hubungan domain. Tengok domain kepada kodomain. Jadi, kamu tengok dekat sini. Okey, cikgu tunjuk domain dia. Cikgu tunjuk domain dia. Domain dia adalah X. Dan kodomain dia adalah Y. Jadi, fungsi cikgu dekat sini, cikgu buat 1, 2, 3. Manakala domain dia, cikgu buat 2, 4, 6. Rasa-rasa, kamu tengok dekat depan, apakah fungsi dia? Macam mana daripada 1 menjadi 2, macam mana 2 menjadi 4, macam mana 3 menjadi 6. Apakah fungsi dia? Cuba bagi tahu cikgu. Cuba keluarkan satu persamaan daripada domain menjadi kodomain. Cuba keluarkan. X tambah 1. Tak dengar. X tambah 1. Okey, kalau cikgu cakap X tambah 1, cikgu cakap X tambah 1. Okey, kita ada kawan kita dah cuba. Bagus, cikgu suka orang yang mencuba. Okey, sekarang kita masukkan 1 dekat sini. Okey, kita masukkan 1 ke dalam X. 1 okey, ni cikgu tulis kemas-kemas. Cikgu buat ni warna biru tau. 1. 1 ni kita punya fungsi X tambah 1. Sekarang domain kita 1. Masukkan 1 ke dalam X ni. 1 tambah 1 kita dapat 2. Jadi, dekat sini kawan kita dah test tadi. Ini adalah nilai domain. Domain dia 1. Okey, betul. Kodomain dia adalah 2. Okey, betul. Bagus. Tetapi kita cuba pula persamaan nombor 2. Cikgu cuba pula X dia 2. Okey, cikgu guna persamaan X tambah 1 ni kepada di yang nombor 2. X tambah 1. Sekarang domain cikgu 2. Domain cikgu 2. Cikgu masukkan 2 ke dalam X tambah 1. 2 tambah 1 dapat berapa? 3. Jadi, kalau cikgu tengok dekat sini, 2 ni nilai domain dia. Nilai domain dia. Tapi, nilai kodomain dia sepatutnya 4. Jadi, bila kita dapat lain, maksudnya dekat sini kita tak boleh pakai X tambah 1. Jadi kamu kena keluarkan satu lagi persamaan. Okey, cuba kamu fikir. Macam mana 1 jadi 2, 2 jadi 4, 3 jadi 6. Cuba fikir. X darab 2. Okey, pandai. Okey, jadi dekat sini kita guna pula X darab 2. Ataupun cikgu tulis 2X. Okey, ni fungsi. Ni fungsi kita sekarang. 2X. Jadi cikgu guna warna biru. Masukkan 1. Okey, 2X. Cikgu masukkan X tu 1. 2X. X kita sekarang 1. Okey, cikgu masukkan 1. 2 darab 1 kita dapat 2. Jadi, domain yang kita masukkan 1. Jadi, hasil dia kodomain iaitu 2. Okey, pas. Dekat mana domain dia 1, hasil dia dapat 2. Okey, warna biru lulus. Warna biru lulus. Okey, sekarang kita cuba warna hijau pula. Mana warna hijau dia? 2. Bila domain dia 2. Okey, kita pakai formula dia. 2X. 2X kita masukkan 2. X kita apa? X kita 2 sekarang ni. Jadi, masukkan 2. 2 darab 2 kita dapat 4. Jadi,
Jadi, bila kita masukkan dua ni domain. Dua ni domain. 4 ni apa? 4 ni adalah kodomain. Jadi, bila kita dapat X dia 2, domain dia 2, kodomain dia 4, okey, pas. Pas. Kita kena test yang terakhir. Kita kena test yang terakhir. Jadi yang terakhir dekat sini, domain kita 3. Fungsi kita 2X. Cikgu masukkan 2X. Okey, X kita sekarang apa? 3. 2 darab dengan 3. 2 darab 3 kita dapat 6. Jadi 3 ni apa? 3 ni domain dia. 6 ni apa? 6 ni adalah dia punya kodomain. Jadi kita tengok 3 hasil dia 6. Jadi pas. Jadi fungsi untuk soalan ni kita pakai 2X. Inilah fungsi. Jelas ke semua? Jelas. Okey. Okey, bagus. Okey, sekarang salin. Salin. Cikgu bagi masa. Cikgu minum air sekejap. Cikgu sakit tekak. Sekejap cikgu minum air sekejap. Tak izin Okey, salin. Cikgu. Dah habis salin dah. Cikgu. Ya. Dah habis salin ke masing-masing? Apa? Kenapa kena darat, cikgu? Kenapa kena darab? Okey. Fungsi ni dalam persamaan ni kamu boleh pakai dia tambah, kamu boleh pakai dia tolak, kamu boleh pakai dia darab, kamu boleh pakai dia bahagi. Kalau cikgu pakai tambah, cikgu tak dapat. Cikgu tak dapat. Kat sini cikgu buktikan cikgu tak dapat. Jadi tambah tu dah tak boleh pakai. Sekarang ni bila nilai dia lagi besar, kalau cikgu pakai tolak maksudnya nilai ni makin kecil. Kalau cikgu pakai bahagi maksudnya nilainya makin kecil. Sekarang ni kalau nilai makin besar kamu pakai tambah ataupun darab. Jadi cikgu test pakai darab. Jadi dekat sini fungsi dekat sini cikgu kena fikir sendiri. Macam mana cikgu nak hubung kaitkan daripada domain menjadi kodomain. Jadi dekat sini kamu boleh pakai darab. Nak pakai tolak boleh juga, nak pakai bahagi boleh juga, tapi bergantung kepada nilai dekat domain dengan nilai dekat kodomain. Jelas ke? Jelas. Okey, semua orang jelas ke? Cikgu nak dengar suara sikit. Tak dengar ni suara. Jelas ke? Jelas. Okey, bagus. Okey, mantap. Okey, semua dah habis salin ke? Dah. Okey, baik. Okey, jadi fungsi ni dia ada beberapa, bila cikgu cakap hubungan jadi fungsi untuk hari ni kita tak pergi lagi ni. Cumanya cikgu nak ajar kamu inilah fungsi. Bila orang tanya fungsi, kamu tahu nak jawab apa.
Ni dah form 4, dah form 5 pun kamu tak tahu nak jawab fungsi tu apa. Kamu pening lah. Jadi inilah fungsi dia. Inilah fungsi dia. Jadi sekarang bila kita pergi kepada fungsi, kita tengok kepada definisi dia. Dia bercakap apa? Hubungan. Jadi dalam fungsi dia ada hubungan. Apa hubungan dia dekat sini? Apa hubungan dia dekat sini? Okey, sekarang kamu fokus dekat depan. Okey. Kalau kamu tak faham juga, cikgu tunjuk cikgu tunjuk contoh fungsi sekejap Okey, jadi dia bukan tentang nombor sahaja Dia bukan tentang nombor sahaja. Okey, kamu tengok dekat depan Cikgu akan tunjukkan dekat kamu. Cikgu akan tunjukkan dekat kamu. Okey. Tadi kita test tentang nombor dan persamaan. Sekarang macam cikgu bagi tahu, fungsi apa? Fungsi adalah hubungan, hubungan. Bila cikgu cakap hubungan tu apa? Hubungan ni adalah anak panah ni. Adalah anak panah ni. Adalah anak panah ni. Hubungan daripada domain kepada kodomain. Sekarang dia tukar. Dia tukar. Apa yang dia tukar sekarang? Dia pakai variable. Dia pakai pemalar. Jadi kamu tengok dekat sini. Domain dia apa? Ini adalah nilai domain dia. Ini adalah nilai domain dia. Manakala ini adalah nilai kodomain dia. Yang menghubungkan maklumat pada domain kepada kodomain adalah fungsi. Jadi fungsi dia apa dekat sini? Unit bertindak sebagai dia punya fungsi. Tadi cikgu bercakap tentang nombor. Sekarang cikgu bercakap tentang variable. Jelas ke semua? Boleh faham? Alamak, tak dengar suara. Jelas ke? Jelas. Jelas. Okey ingatlah ingatlah fungsi tu adalah yang jadi hubungan antara domain ke kodomain. Okey. Jadi cikgu tunjuk contoh lagi sekali. Kalau cikgu bercakap tentang cikgu bercakap tentang cikgu bercakap tentang fungsi yang ini. Sini domain dia. Sini adalah domain dia. Sini adalah kodomain dia. Jadi domain dia apa? Ni domain dia. Arnab, lembu, kuda. Kodomain dia apa? Kodomain dia herbivore. Fungsi dia apa dekat sini? Siapa boleh bagi tahu? Fungsi dia apa dekat sini? Fungsi dia tabiat makanan. Ya, betul. Jadi dekat soalan ni, fungsi untuk soalan ni adalah tabiat makanan haiwan. Tadi kita bercakap tentang nombor. Sekarang kita bercakap tentang pemalar. Jelas ke semua? Jelas. Okey, Jelas. bagus. Okey, bagus. Okey. Jadi kalau kita tengok kepada maklumat fungsi tadi, kamu tengok fungsi adalah hubungan. Sekarang cikgu nak masuk, cikgu dah terang tentang konsep fungsi ni. Kalau kamu kurang jelas, kurang faham, bagi tahu cikgu dekat WhatsApp, kok kamu malu Okey, kok kalau kamu malu bagi tahu cikgu. Oh, ya ke. Dah dengar ke belum tu? Okey. Okey, kok kamu malu. Okey, masing-masing boleh tengok dekat depan. Sekarang ni, cikgu nak terangkan tentang hubungan. Ataupun dalam bahasa Inggeris, kita panggil relation. Okey. Relation apa? Fungsi dia ada beberapa jenis hubungan. Dia ada beberapa jenis hubungan. Jadi, sekarang kamu fokus dekat depan. Dekat sini cikgu akan terangkan jenis hubungan. Jenis hubungan. Okey. Apa jenis hubungan yang ada dalam bab 8 ni? Okey. Jenis hubungan dia terpecah kepada dua. Satu, jenis hubungan yang kita boleh iktiraf ataupun kita boleh cakap dia adalah fungsi. Yang kedua, ada juga jenis hubungan kita akan cakap dia sebagai bukan fungsi. Dia ada dua jenis hubungan. Dia terpecah kepada dua bahagian. Satu hubungan kita panggil fungsi. Satu hubungan kita panggil bukan fungsi. Okey. Jadi,
Cikgu akan terangkan kepada hubungan yang nama dia fungsi dahulu. Hubungan yang nama dia fungsi dahulu. Jadi dalam fungsi ni, dalam fungsi ni kamu tengok dekat sini terdapat hubungan satu kepada satu, banyak kepada satu ni. Kamu tengok dekat depan. Cikgu akan tunjukkan. Hubungan yang pertama dia dikira fungsi. Bila? Bila jenis hubungan dia adalah satu kepada satu. Ataupun dalam bahasa Inggeris dia, cikgu buka juga, cikgu buka juga untuk bahasa Inggeris. Cikgu buka juga untuk bahasa Inggeris. One to one relation. One to, sebab ada orang bahasa Inggeris kan. One to one relation. Jadi ini adalah jenis hubungan yang pertama. Apa hubungan satu kepada satu ni? Hubungan satu kepada satu adalah dia ada satu sahaja. Dia ada satu je anak panah yang bawa pergi kepada satu anak panah. Macam mana? Okey, kalau cikgu pergi kepada A, cikgu ada A, lepas tu cikgu ada B, A ni pergi kepada B. Dan dekat sini satu pergi kepada satu. Dekat sini yang seterusnya, cikgu tunjuk apa? Cikgu tunjuk C pergi kepada D. Ini adalah dikira sebagai hubungan satu kepada satu. Maksudnya apa? Seorang ambil satu. A ambil B, C ambil D. Jelas ke untuk fungsi yang pertama? Jelas. Okey. Okey, bagus. Okey, yang kedua. Yang kedua. Dia dikira, ni yang pertama ni yang pertama. Dia dikira sebagai fungsi apabila dia ada hubungan yang kedua ni. Apa hubungan yang kedua ni? Hubungan yang kedua ni adalah banyak kepada satu. Salin tahu ni tahu. Banyak kepada satu. Apa tu banyak ni? Tak pun dalam bahasa Inggeris, many to one relation. Many to one relation. Macam mana many to one? Betul? Many, okey, betul. Okey, jadi many to one relation ni macam mana? Bila cikgu buat, cikgu ada A dan cikgu ada B. A dan B ni, dia dua-dua pergi kepada C. Bila dua-dua ada lebih daripada satu yang pergi kepada C, kita panggil sini many. Mana? Kenapa many? Ini satu bahagian, ini dua bahagian. Ada lebih daripada satu yang menuju kepada C. C itu ada berapa? C itu ada satu. Sebab itulah dekat sini banyak kepada satu. Sebab itulah dekat sini many to one. Many itu apa? Ada satu dengan dua variable yang pergi kepada satu tempat. Jelas ke semua? Jelas. Okey, bagus. Salin, salin. Okey. Cikgu teruskan penjelasan cikgu kepada bukan fungsi. Kamu kena ingat, dia ada juga hubungan yang bukan fungsi. Bukan fungsi. Macam mana cikgu nak terangkan dia bukan fungsi ni? Okey, tengok. Okey, kejap cikgu alih ni kejap. Okey, bukan fungsi ni, jenis hubungan dia apa? Bukan fungsi ni adalah apabila one to many. Ataupun, cikgu terang. Hubungan yang pertama adalah satu kepada banyak. Satu kepada banyak. Macam mana satu kepada banyak ni? Ataupun dalam bahasa Inggeris, one to many relation. Cikgu tulis relation. Macam mana satu kepada banyak ni? Tengok betul-betul. Cikgu ada A, cikgu ada B. Okey, silap. Cikgu tak boleh tulis B. Daripada satu, dia pergi kepada B dan C. Inilah daripada satu, dia ada satu. Dia pergi kepada banyak. Dia pergi kepada banyak. Okey. Jadi kenapa dia dikira banyak? Sebab dia ada lebih daripada satu. Satu, dua. Jadi dekat sini, kita cakap dia bukan fungsi. Jelas ke semua? Boleh faham? Pak Salin tak sampai sini? Okey, bagus. Okey. Cikgu terus terang Nombor dua. Nombor dua.
kita pergi kepada banyak. Banyak kepada banyak. Macam mana tu? Kalau dalam bahasa Inggeris kita panggil many to many relation. Macam mana banyak kepada banyak tu? Dia adalah hasil daripada gabungan dekat 2 dan gabungan dekat 1. Jadi ini cikgu tulis 3 lah. Cikgu tulis 3. 2 tambah 3. Macam mana? Okey, yang pertama dekat dalam cikgu punya banyak kepada banyak. Banyak ni bila? Banyak yang pertama adalah bercakap tentang domain. Domain dia ada banyak. A, B. Banyak kepada banyak. Jadi cikgu kat sini cikgu ada C, D. Yang pertama sekali, banyak pergi kepada 1 dulu. Jadi ini adalah bahagian yang kedua. Dan dia campur juga dekat sini. Dia campur juga dekat sini. Dia macam mana? Cikgu tunjuk dekat sini. Okey, tengok kepada yang A. Yang A ni, kalau kamu fokus kepada yang warna hitam ni, 1 kepada banyak. Tetapi bila kamu mula fokus kepada yang warna hijau, yang ni banyak kepada banyak. Itulah maksud variable. Kalau kamu pening, yang nombor pertama ataupun ayat pertama dia bercakap tentang domain. Yang kepada lagi satu tu kita bercakap tentang kodomain. Sama juga dengan bawah. Domain. Lepas tu dia bercakap tentang kodomain. Maksudnya domain dia ada banyak. Domain dia ada 2 nak panah. Pergi kepada 1 kodomain. 1 domain pergi kepada banyak kodomain. Kalau banyak pergi kepada banyak, ingat yang pertama sekali dia bercakap tentang domain pergi kepada kodomain. Itulah jenis-jenis fungsi yang kamu boleh tengok dekat depan. Macam mana? Boleh faham ke setakat ni? Jelas ke? Okey, ada soalan tanya terus. Ada soalan tanya terus. Malu bertanya sesat jalan. Macam mana lagu tu cikgu dah lupa dah. Okey, jadi kalau malu nak bertanya, cikgu bagi satu jalan lain. Tanya dekat WhatsApp. Cikgu tunggu dekat WhatsApp ni. Kod-kod ada yang nak tanya. Okey. Jadi cikgu akan mulakan. Cikgu nak masuk kepada latihan. Tapi cikgu nanti cikgu masuk kepada latihan. Cikgu nak ajar kamu perwakilan fungsi. Okey, jelas ke jenis hubungan ni? Boleh faham ke semua? Boleh dah. Okey, yang lain cikgu tak dengar suara. Jelas ke? Jelas. Okey, bagus. Salin Salin ni. Sebab cikgu nak pergi lagi jauh ni. Jenis hubungan. Ni cikgu dah tunjuk dah untuk yang bahasa Melayu dan cikgu dah tunjuk dah untuk bahasa Inggeris. Yang bahasa Inggeris dekat bawah, yang bahasa Melayu dekat atas. Cikgu harap kamu jelas. Cikgu difahamkan ada yang ambil DLP. Jadi cikgu usahalah daripada pihak cikgu untuk yang ambil DLP ni. Okey, boleh cikgu teruskan ke masing-masing? Boleh. Okey, yang lain? Okey, bagus. Okey, selepas kita dah belajar jenis hubungan. Kamu tengok dekat depan. Selepas kita dah belajar jenis hubungan, kita nak faham apa benda pula? Okey, masing-masing boleh tengok dekat depan. Kita nak belajar pula. Kejap mengenal pasti jenis fungsi, pasangan tertib, hubungan, padangan. Okey, kamu tengok dekat depan Okey. Lepas cikgu dah terangkan jenis hubungan, cikgu nak ajar kamu jenis perwakilan. Jenis perwakilan. Jenis perwakilan. Cikgu nak ajar apa ni? Cikgu nak ajar biar kamu kenal mana satu domain, mana satu kodomain.
Dia ada wakil kan, dia ada 3 bentuk. Bentuk yang pertama, tengok kat depan tau. Tengok kat depan, tak faham terus tanya. Bentuk yang pertama, nama dia kalau dalam bahasa Melayu, kita panggil Rajah Anak Panah. Rajah Anak Panah. Rajah Anak Panah apa? Yang daripada awal yang kelas tadi kita tunjuk. Kalau dalam bahasa Inggeris, Rajah Anak Panah ni dipanggil apa? Dipanggil arrow diagram. Dia panggil apa? Dia panggil arrow diagram. Arrow diagram. Ini dalam bahasa Inggeris dia. Rajah Anak Panah dekat sini, apa benda ni? Okey, Rajah Anak Panah dekat sini, kamu tengok dekat depan. Kamu tengok, ini cikgu buat bahasa Melayu tau. Sebab ramai bahasa Melayu. Okey, cikgu tengok kat depan. Rajah Anak Panah yang kamu kena faham. Yang kamu kena faham, dia mesti ada 2 bulatan. Satu bulatan mewakili domain. Satu bulatan mewakili kodomen. Jadi bila cikgu nak tanya kamu domain dia apa? Apa jawapan dia, macam mana kamu nak jawab? Okey. Domain untuk Rajah Anak Panah, untuk arrow diagram ni, apa domain dia? Ni, domain dia adalah kamu kena buka macam ni. Lepas tu bila cikgu cakap domain dia apa? Domain dia 0, 1, 2, 3, 5. 0, 1, 2, 3, 5. Kamu kena isi semua nombor yang ada pada bulatan yang pertama. Inilah jawapan bagi domain. Jelas ke semua setakat ni? Boleh faham? Ya. Okey, okey, bagus. Boleh. Okey, kodomen. Bagus. Okey, kodomen. Cikgu terang pula. Nak cari bila soalan tu minta apakah nilai kodomen dia? Apakah nilai kodomen untuk Rajah Anak Panah? Kamu tengok anak panah tu menghala ke mana. Dekat sini kita ada 1, 2, 3, 4, 6. Salin semuanya. 1, 2, 3, 4 dan 6. Inilah jawapan kodomen. Ni kita nak kenal, jenis perwakilan ni, kita nak kenal 2 benda. Mana satu domain, mana satu kodomen. Inilah jawapan nombor 1 kalau dia cakap di dalam Rajah Anak Panah. Okey ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Habis untuk Rajah Anak Panah. Nanti kita akan buat latihan untuk Rajah Anak Panah. Lepas tu, sekarang ni. Okey. Kena pergi kepada latihan dulu. Tak apa, cikgu terangkan dulu. Okey. Jenis perwakilan nombor 2. Jenis perwakilan nombor 2. Alamak. Okey, jenis perwakilan nombor 2. Dia tulis dalam keadaan graf. Ataupun dalam bahasa Inggeris, sama je. Dalam bahasa Inggeris, graf juga. Okey, sekejap cikgu cek. Okey, graf. Okey, sama. Okey, jadi macam mana kita nak tahu mana satu domain, mana satu kodomen kalau dia tunjuk dalam graf? Bila kita cakap graf, kamu kena ingat satu benda yang cikgu dah ajar lepas. Dalam graf mesti ada 2 paksi. Paling minimum. Mesti ada 2 paksi. Paksi yang pertama adalah paksi yang tegak. Paksi tegak kita panggil paksi apa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Y. Ya, paksi Y. Paksi yang baring kita cakap apa? X. X, pandai. Jadi, macam mana nak tahu mana satu domain dan mana satu kodomen? Kalau soalan tu tunjuk dalam keadaan graf, domain dia, ingat ni nota cikgu. Domain dia adalah paksi pada X, nilai X. Jadi bila cikgu nak isi domain dia, domain buka macam ni, Cikgu nak isi domain, cikgu ambil anak panah pergi ke atas. Kamu kena ada nilai dia.
Jadi yang ini ada satu. Dia dah pangkah dekat situ. Jadi kamu boleh masukkan kosong ke dalam sini. Kosong. Yang kedua, satu nilai X dekat pasti X. Okey, dia ada pangkah dekat sini. Jadi, satu. Kemudian, dua. Dua. Cikgu masukkan nilai 2. Sebab apa? Sebab dia ada dekat situ. Kemudian, cikgu masukkan 3. Cikgu masukkan 3. Cikgu masukkan 3. Ada 3 dekat situ. Kemudian cikgu nak masukkan 4 tapi tak ada pun benda yang plot dekat bahagian nombor 4 ni. Jadi cikgu tak boleh masukkan 4 tu. Cikgu kena keluarkan nombor 4. Kemudian 5. 5 ada plot dia dekat sini. Barulah cikgu boleh masukkan nombor 5. Itulah macam mana kita nak tahu domain kalau dia dalam keadaan graf. Jelas ke semua? Jelas. Okey, yang lain macam mana? Okey, bagus. Okey, kemudian kalau kita nak tahu kodomain pula, kamu tengok pada paksi Y. Kalau kamu nak tahu kodomain pula, kamu tengok kepada paksi Y. Dekat paksi Y ni cikgu buat warna hijau juga. Dekat sini ada satu. Satu tu dia ada tempat bertembung tu, dia ada bulat ni, nampak ni. Jadi satu tu terlibat. Kamu jangan ambil kosong. Kosong tu tak ada. Tak ada pun yang bulat tu. Tak ada pun yang pink tu. Okey, lepas tu kamu ambil 2. Okey, 2 dia ada. Jadi kamu boleh masukkan 2. Kemudian 3. Okey, 3 dia ada. Jadi kamu boleh masukkan 3. Okey, kemudian 4. Oh, okey, 4 dia ada. Jadi bila kamu boleh masukkan dia 4, jangan lupa tulis 4. 5 ni cikgu nak masukkan tapi tak ada. Tak ada bulat tu. Tak ada yang cikgu bulatkan yang warna pink tu. Jadi 5 tu cikgu tak boleh masukkan. Kemudian akhir sekali 6. Cikgu boleh masukkan. Jadi inilah jawapan dia kalau dia dalam keadaan graf. Domain kita tengok paksi X. Kodomain kita tengok paksi Y. Macam mana semua? Jelas ke? Jelas. Okey, bagus. Okey, cikgu teruskan tau. Kamu salin tau. Ini kena salin. Kena salin. Okey, nombor 3. Jenis perwakilan dia tunjuk kalau dalam bahasa Melayu dia panggil pasangan tertib. Cikgu tulis pasangan tertib. Kalau dalam bahasa Inggeris dia panggil apa? Dia panggil ordered pair. Ordered pair. Ini dalam bahasa Inggeris. Cikgu ni sebab cikgu terlupa. Hari tu cikgu ada ajar juga benda ni. Tapi cikgu tak ambil cakna. Cikgu terlupa ada student ambil DLP. Jadi silap cikgu. Jadi cikgu ambil pengajaran, cikgu buatlah terms-terms dia dekat situ. Okey, apa pasangan tertib ni? Pasangan tertib dia lain pula. Dia lain pula. Apa benda ni? Macam mana kita nak tahu mana satu domain, mana satu kodomain? Okey, kamu boleh tengok. Cikgu kecilkan sikit. Okey, pasangan tertib ni ataupun ordered pair ni dia dalam keadaan titik koordinat. Kamu ingat titik koordinat? Bila cikgu cakap titik koordinat, semua dalam dunia ni titik koordinat dia tulis X dulu baru Y. Dia tulis X dulu baru Y. Jadi, bila cikgu nak cari domain, cikgu akan tengok koordinat X. Bila cikgu nak cari domain, cikgu buat nota ni. Salin Okey. Bila cikgu nak cari domain tu adalah pada titik X. Jadi, cikgu tulis domain untuk soalan ataupun perwakilan nombor 3 ni, cikgu nak cari domain dia apa? Domain dia kosong. Cikgu boleh tulis kosong. 1. 2. Ni 2. 3. Ni 3. Akhir sekali 5. Itulah nilai domain dia. Kenapa ni? Sebab ini X dia. Ini X dia. Ini X dia. Ini X dia. Ini X dia.
Kemudian untuk kodomen pula, cikgu tulis untuk kodomen pula, dia adalah pada titik Y. Mana titik Y dia? Cikgu buat warna biru. Ini Y dia. 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 Jadinya tengok kepada warna biru. Kodomen dia adalah, kita tengok biru yang pertama, 1. Biru yang kedua, 2. Biru yang ketiga, 3. Biru yang keempat, 4. Dan yang terakhir adalah 6. Jadi ini adalah nilai domen, kodomen, cara kita nak tahu. Kenapa cikgu ajar semua benda ni? Kita tengah belajar fungsi. Fungsi ni apa? Fungsi ni adalah hubungan daripada domen pergi kepada kodomen. Kalau kamu tak boleh nak tahu apa domen dia, apa kodomen dia, macam mana kamu nak dapatkan fungsi yang tepat, fungsi yang betul? Jadi kamu kena tengok dekat depan cara nak cari domen, cara nak cari kodomen. Kalau diwakilkan kepada 3 bahagian. Yang pertama rajah anak panah, yang kedua graf, yang ketiga pasangan tertib. Jelas ke semua? Jelas. Okey, yang lain cikgu tak dengar suara. Jelas ke? Jelas. Okey, bagus. Salin, cikgu bagi masa untuk salin. Lepas ni kita akan buat latihan. Okey, cikgu bagi masa 1 minit lagi. Tak sempat salin, ambil gambar. Okey, dah habis salin ke? Boleh ke kita pergi kepada latihan? Boleh. Okey, yang lain mana nak dengar suara? Boleh ke cikgu pergi kepada latihan? Boleh. Okey. Okey. Jadi, kita akan pergi kepada latihan yang pertama. Kita buka worksheet yang cikgu bagi dekat kamu. Okey, cikgu sakit perut lah. Okey. Okey, jadi kita pergi kepada worksheet yang pertama. Kita pergi kepada perwakilan dekat belah bawah ni. Kita pergi pada perwakilan dekat bawah ni. E, F, G, H, I, J. Kamu tengok betul-betul E, F, G, H, I, J. Cikgu ada 6 soalan dekat sini. Cikgu akan tunjukkan 2 soalan. Cikgu akan tunjukkan 2 soalan. Jadi dekat E. Dekat E. Ini soalan E tau. Boleh salin. Kalau kamu tak nampak soalan E ni, tak apalah. Cikgu bagi chance lah. Cikgu tunjuk juga E dia. Okey, kamu tengok betul-betul. Cikgu ajar tau ni tau. Cikgu nak apa dekat soalan ni? Cikgu nak
kamu bagi tahu domain dia apa, kamu bagi tahu domain dia apa, kamu bagi tahu kodomain dia apa, kamu bagi tahu jenis hubungan. Cikgu nak jawapan untuk setiap soalan ada 3 benda ni. Kamu ada maklumat tentang domain, kamu ada maklumat tentang kodomain dan ada maklumat tentang jenis hubungan. Jadi nak cari domain dia apa? Nak cari domain dia, tengok cikgu buat E. Cari domain dia mesti anak daripada sini. Ini adalah domain dia. 2, 4, 5. Cikgu buka tanda tanda set, 2, 4, 5. Cikgu tutup. Kodomain dia. Kodomain tu apa? Kodomain ni adalah dekat sini. X, Y, Z. Jadi cikgu buka. X, Y, Z. Itu adalah jenis kodomain dia. Jenis hubungan dia apa? Ingat, jenis hubungan kan cikgu dah suruh salin tadi. Sebab tu cikgu suruh salin. Ambil gambar cepat siapa-siapa yang belum ambil gambar. Okey. Jenis hubungan untuk soalan ni, kalau kita nampak walaupun dia ada bersilang dekat sini, kamu tengok Kamu tengok cikgu tunjuk. 1 kepada 1, 1 kepada 1, 1 kepada 1. Maksudnya jenis hubungan untuk soalan E adalah 1 kepada 1. Itu jawapan dia. Jelas ke macam mana cikgu jawab E tu? Boleh faham ke semua? Boleh. Okey, bagus. Sekarang ni daripada penjelasan cikgu, cikgu nak semua orang jawab F. Lepas tu G, jawab semua. G, cikgu bagi masa, jangan risau. G, cikgu susun je Tak maaf, lambat sikit. H, lepas tu I, akhir sekali cikgu letak dekat sini J. Okey, ni J. Okey, berdasarkan apa yang cikgu susun dekat depan, yang pertama dia ada 5 soalan ni tahu. Dia ada 5 soalan. Cari domain dia, cari kodomain dia, cari jenis hubungan dia. Jadi cuba selesaikan F, G, H, I, J. Lepas tu dah siap, hantar dekat cikgu. Boleh ke? Boleh. Okey, cuba buat. Kejap cikgu nak ambil air. Cikgu bagi 7 minit. Hmm. 10:30 tu. Ya, saya kata saya boleh. Okey, bagus. Dah ada yang dah send dekat cikgu. Terima kasih. Yang tak print tu susah sikit lah nak buat tu, cikgu suruh print tu.
Cikgu bagi lambat ke nak cikgu bagi awal lagi? Cikgu takut masa cikgu bagi kamu dekat sekolah. Aiden, dapat buat tak Aiden? Dapat. Okey. Bagus Kairina. Buat je betul ke salah nanti kita akan buat sama-sama, jangan risau. Masing-masing bagi tahu apa domain dia. Macam cikgu buat dekat depan, cikgu nak kamu senaraikan macam dekat depan. Domain dia apa, kodomain dia apa dan jenis hubungan dia. Okay, buat semua buat 5 soalan Cikgu tunggu lagi. Cikgu tunggu lagi. Cikgu minta izin minum air kejap Adam Aiman dapat buat tak tu Adam Aiman? Dapat tak Adam Aiman? Okey, cikgu buat satu Cikgu tunjuk F. Okey, F cikgu nak cari domain dia. Okey, F cikgu nak cari domain dia. Cikgu tulis domain. Domain untuk soalan F apa? A, B, C. Kamu salinlah A, B, C. Itu sahaja. Manakala kodomain untuk soalan F, kamu kena salin tahu domain dengan kodomain. Kodomain untuk soalan F adalah P, Q, R. P, Q, R. Jenis hubungan. Jenis hubungan. Apa jenis hubungan dia dekat sini? Dia punya jenis hubungan dekat sini, cikgu buat dekat bawah. 1 kepada 1. Kalau yang ambil DLP boleh sahaja nak tulis dalam bahasa Inggeris. Ni jenis hubungan dia. Jawab macam ni. Okey. Teruskan jawab. Waalaikumsalam. Okey, tak apa Adlan. Nanti kita check sama-sama.
Oh, Adam Aiman keluar sebenarnya. Okey, bagus Aiden. Okey, bagus. Okey, cikgu masih menunggu lagi. Okey, sambil-sambil tu cikgu buat G. Soalan G. Masing-masing yang belum menjawab lagi, yang tengah cuba menjawab lagi, F cikgu dah tolong. Sekarang G cikgu buat. Domain untuk soalan G. Domain untuk soalan G ada apa? Ada 2, ada 3, ada 5. Salin je semua. 2, 3, 5. Itu domain dia. Manakala kodomain. Manakala kodomain untuk soalan G apa? Ada 8 dengan 20. Tulis 8 dengan 20. Jenis hubungan. Jenis hubungan. Jenis hubungan untuk soalan G apa tu? Dia adalah 1 kepada 1. Tu cikgu dah tolong dah 2 soalan, iaitu soalan F dan soalan G. Cuba buat, cuba buat. Kalau kita tak cuba, kita tak faham nanti. Cuba buat. Umar Rafiqi dapat ke Umar Rafiqi? Dapat. Okey. Yang lain pun boleh cuba menjawab. Boleh cuba buat FG. FG cikgu jawab. HIJ tu. Cuba jawab. Cikgu tunggu. Bagus. Siapa nama ni? Okey, bagus Wahmat Rifki. Terus HIJ. Cikgu tunggu lagi 2 minit.
Okey, 1 minit lagi. Okey, 1 minit lagi. Macam mana nak buat soalan ni ya? Okey, jadi cikgu akan tunjukkan soalan HIG. Okey, lama dah tu. Lama, cikgu bagi lama sebab cikgu ada 5 soalan. Kalau 2 soalan je tak adalah cikgu bagi lama. Okey, jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu akan selesaikan semua soalan yang cikgu bagi. Pastikan kamu dapat jawapan sama macam cikgu punya jawapan. Okey, jadi tengah tengok ke semua? Okey, jadi cikgu jawab dulu H. Cikgu jawab dulu H. Tengok macam mana cikgu jawab H. H ni cikgu nak cari domain dia. Cikgu nak cari domain. Domain ni sebelah sini. Jadi domain dia ada 5, 10, 15. Domain dia adalah 5, 10 dan 15. Manakala kodomain. Kodomain. Apa kodomain dia? A dengan B. A dengan B. Itu jawapan dia. Jenis hubungan dia apa? Jenis hubungan untuk soalan H. Apa tu? Kalau kita tengok dekat sini ada 1, ada 2 menuju ke arah 1. Jadi 1, 2. Lebih daripada 1 dikira banyak. Jadi jenis hubungan dekat sini kita cakap banyak kepada 1. Itu cara nak jawab dia. Okey, cikgu jawab dulu. I. Okey, domain. Domain dia apa? Domain dia dekat J. 3, 6, 9. Kita tulis 3, 6 dan 9. Kemudian domain, kodomain dia. Kodomain untuk soalan ni apa? Kodomain untuk soalan ni adalah X, Y, Z. Tulis X, Y, Z. Manakala jenis hubungan. Tengok macam mana cikgu jawab. Jenis hubungan untuk soalan ni apa? Kamu tengok. Yang pertama dia ada 1, 2 ke arah 1. 1, 2 ke arah 1. Dah ada banyak kepada 1. Yang kedua. Ni dia ada banyak kepada 1. Banyak. Dia ada banyak dah tu. Kemudian kamu fokus kepada soalan nombor 3. Kepada domain nombor 3. Daripada 1 dia pergi kepada banyak. Jadi dekat sini jawapan untuk soalan ni dia ada gabungan. Sebab itulah jawapan dia banyak kepada banyak. Untuk siapa yang tak nampak, cikgu keluarkan. Cikgu keluarkan. Yang pertama 3, 6. 3, 6 pergi kepada Y. Dekat sini kita panggil banyak kepada 1. Kita panggil banyak kepada 1. Seterusnya. Cikgu buat warna biru. 3 pergi kepada X dengan Y. 3 pergi kepada X dan pergi kepada Y. Jadi dekat sini apa dia punya jenis hubungan? 1 kepada banyak. Jadi jawapan untuk jawapan kamu ambil banyak kepada banyak. Itulah jawapan dia. Jelas ke semua? Jelas. Okey, bagus. Tengok, salin tahu semua ni. Salin dalam buku. Kalau dah buat, ada salah, sila buat pembetulan. Okey. J. Domain untuk soalan ni. Domain untuk soalan ni. P, Q, R. Tulislah P, Q, R.
Manakala kodomen untuk soalan ni apa? M and S. M and S. Jenis hubungan. Kita terus kepada jenis hubungan. Jenis hubungan untuk soalan ni kamu fokus kepada PR ada banyak menuju kepada satu. Jadi jenis hubungan dia adalah banyak kepada satu. Macam mana semua? Jelas ke semua soalan yang cikgu jawab dekat depan ni boleh faham ke? Alamak, tak dengar Boleh. suara. Okey, nak dengar masing-masing suara masing-masing. Jelas ke 5 soalan dekat depan ni? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Ini adalah kita belajar apa? Kita belajar rajah anak panah. Selesai rajah anak panah. Sekarang kita buat soalan yang seterusnya. Cari domain dan kodomen sahaja. Cari domain dan kodomen sahaja kalau soalan tu bagi dalam keadaan graf. Kalau soalan tu bagi dalam keadaan graf. Jadi cikgu akan tunjukkan dululah. Silap. Silap. Ya, Tengok Okey. Jadi kita ada soalan B, C, D. Okey, tengok. Sekarang ni dia dalam keadaan graf. Dia dalam keadaan graf. Okey, kita fokus. Cari domain dan kodomen sahaja. Okey. Soalan B, C, D. Kita ada soalan B. Okey. Nak cari domain, kamu fokus kepada paksi X. Nak cari kodomen, kamu fokus kepada paksi Y. Jadi sekarang ni kita kira dulu domain dia mana. Domain, kita nak faham apa tu domain dia. Okey, masing-masing tengok. Okey, pertama negatif 1. Dia ada langkah dekat situ. Jadi negatif 1 isi. Yang kedua, kosong. Dia ada langkah dekat situ. Dia ada langkah dekat titik. Ni titik ni. Ni titik ni. Kamu kena tengok. Ni titik pertama, titik kedua, titik ketiga, titik keempat, titik kelima. Jadi dekat sini kita ada kosong. Yang ketiga, 1. 1 tu terlibat. Yang keempat, 2. Yang keempat, 2. 2 tu pun terlibat. Dan yang terakhir adalah 3. Jadi 3 dekat sini pun adalah terlibat juga. Nak cari kodomen. Nak cari kodomen. Kodomen. Macam mana nak cari kodomen? Fokus kepada paksi Y. Cikgu buat warna hijau. Okey. Ini adalah 1. Dekat sini cikgu buat sebagai 1. Kemudian 2. Cikgu ada 2 dekat situ. Cikgu buat 2. Kemudian 3. Okey, cikgu buat 3 dekat situ. Kemudian 4. Ada 4 dekat situ. 4. Dan akhir sekali 5. Jadi dekat sini inilah jawapan domain dan kodomen. Jelas ke semua untuk soalan B yang cikgu tunjuk? Jelas. Okey. Okey, bagus. Okey, jadi dekat sini B, C, D. Selesaikan soalan C dengan D. Selesaikan soalan C dan D.
Waalaikumsalam. Okey, dah siap hantar dekat cikgu. Cikgu tunggu Okey. Okey, cikgu tunggu. Bagus. Lagi 2 minit. Cikgu tunggu lagi 2 minit. Okey, dapat buat tak tu? Nak dengar suara sikit. Dapat buat tak C dan D? Belum. Okey, belum Tak. lagi. Yang lain dapat buat tak C dan D? Dapat. Okey, bagus. Tak. Okey, jadi cikgu ajar C. Rujuk C macam mana cikgu buat. Domain. Domain kita nak tengok part C apa? Bagi tahu cikgu. Domain kita nak tengok part C X ke part C Y? X. Okey, domain kita tengok part C X. Kalau kodomain kita tengok part C apa? Y. Jadi fokus kepada tu sahaja. Okey, kita isi dulu maklumat pada domain. Tengok kepada yang warna biru. Okey, yang pertama ada 2. Dia pergi kepada, kamu kena tengok kat mana dia pangkah. Kamu kena tengok dekat mana dia pangkah. Jadi dekat sini, dia kedua ni dia kena kepada line yang warna biru. Tulislah 2. Kemudian 4. 4 ni dia ada 2 bahagian kena. Walaupun dia ada 2 bahagian kena, tapi dua-dua jatuh pada pada koordinat 4. Jadi salin sahaja 4. Tu jawapan dia. Kemudian 6. 6 ni ada juga dekat situ. Ada juga titik dekat situ. Jadi tulislah 6. Kemudian 8. 8 ni dia jatuh dekat dua-dua. Walaupun dia jatuh dekat dua-dua, jangan salin 2 kali. Salin sekali sahaja. Akhir sekali 10. Dekat sini tulislah jawapan dia 10. Jelas ke untuk domain? Boleh faham ke macam mana cikgu buat tu? Jelas. Okey, bagus. Kemudian, cikgu akan buat bahagian kodomain.
bahagian kodomen. Yang pertama nombor 5. Walaupun dia kena kepada dua bahagian, tapi kita ambil sahaja, letak 5 tu sekali saja. Jangan tulis 5 dua kali. Letak sekali sahaja. Kemudian 10. Walaupun 10 tu kena kepada dua bahagian, kita letak 10 tu satu kali sahaja. Kemudian 15. Ada dua bahagian, letak sekali sahaja. Akhir sekali 20. Itulah jawapan untuk kodomen soalan C. Boleh faham ke macam mana cikgu buat untuk soalan C tu? Boleh. Okey. Jadi tengok masing-masing boleh tengok contoh yang cikgu suruh buat dekat soalan B dan cikgu dah buat dekat soalan C. Cuba selesaikan soalan D. Cuba selesaikan soalan D. Tengok macam mana cikgu selesaikan tu dan cuba buat soalan D. Okey, cikgu bagi 1 minit. Masing-masing boleh hantar dekat cikgu. Okey, habis dah masa. Jadi cikgu akan tunjuk soalan D. Cikgu akan tunjuk soalan D. Ingat tips dia. Mana tips dia ini yang cikgu kotakkan yang warna merah ni. Ini tips dia nak cari domain, nak cari kodomen kalau dia dalam keadaan graf. Ini tips dia nak cari domain, nak cari kodomen kalau soalan dia bagi dalam keadaan graf. Jadi tengok kepada soalan D. Kalau domain, cikgu salin lagi sekali. Kalau domain, kamu tengok kepada paksi X. Manakala kalau kodomen, kamu tengok kepada paksi Y. Jadi, kita tengok kepada nota yang cikgu bagi dekat depan. Nota ni sila salin. Sila salin. Okey, jadi domain. Cikgu isi bahagian domain. Untuk domain yang pertama, kamu tengok ada titik kosong dekat sini. Titik kosong dekat sini bermakna kalau cikgu tarik dekat paksi X, dia kena juga pada kosong. Jadi kosong kamu isi. Kemudian satu tu cikgu nak tarik tapi dia tak ada kena mana-mana titik. Jadi tak perlu salin. Okey, kemudian cikgu tariklah nombor 2. Ada titik dekat situ. Mana titik dia? Ini titik dia. Ini titik ni kamu tarik mesti kena. Jadi dekat nombor 2 tu kamu boleh tulis. Okey, kemudian nombor 3. Ada dekat situ nombor 3. Kemudian nombor 4. Ada dekat situ nombor 4. Akhir sekali nombor 5. Ada juga dekat situ nombor 5. Jadi inilah domain dia. Manakala kodomen. Kodomen. Untuk kodomen cikgu buat warna hijau. Okey, dekat sini ada kosong. Jadi tulis kosong. Ada 5. Cikgu tulis 5. Ada 10. Cikgu tulis 10. Dan cikgu teruskan. Ada 15. Ada 15 ni. Cikgu salin 15. Akhir sekali ada 25. Jadi dekat sinilah. Dekat sinilah kita dapat nilai domain dan kodomen dia kalau cikgu buat dalam keadaan graf. Jelas ke semua macam mana cikgu macam mana cikgu dapat dekat depan ni? Boleh faham ke? Boleh. Okey. Cikgu tak dengar suara yang lain. Cikgu nak dengar masing-masing suara masing-masing. Kamu dah tutup kamera, cikgu tak tahu kamu buat apa. Boleh faham ke BCD? Boleh. Seorang je jawab boleh. Yang lain? Boleh faham ke yang lain? Boleh. Boleh. Okey, aduh risau cikgu.
Okey. Cikgu tak boleh nak paksa kamu. Cikgu jauh kat kamu. Cikgu tak tahu kamu buat apa. Tapi daripada cikgu, cikgu usahalah. B, C, D. Inilah jawapan dia. Okey, last. Last tu apa? Pasangan tertib. Ha? Tak salin jap. Nak salin, cepat ke salin? Ambil gambar, ambil gambar. Ambil gambar. Ambil gambar. Okey, lepas ni cikgu nak terangkan untuk pasangan tertib pula. Cikgu nak terangkan untuk pasangan tertib pula. Okey, jadi kita pergi kepada soalan yang seterusnya untuk pasangan tertib. Dah salin ke? Dah ambil gambar ke, Wan Rifki? Dah. Okey, jadi kita pergi kepada yang ni cikgu dah terang. Ini cikgu dah terang. Kemudian graf cikgu dah terang. Akhir sekali pasangan tertib. Cikgu nak terang dekat kamu macam mana soalan pasangan tertib tu, senang sahaja. Jadi kamu tengok kepada soalan di hadapan. Iaitu ada soalan G dan ada soalan D. Kita akan buat sama-sama. Jadi nak cari domain dan kodomain ni, nak cari domain dan kodomain ni, kalau pasangan tertib ataupun ordered pair, kita kena faham domain dan kodomain. Kalau domain dia ada pada titik X. Dia ada pada titik X. Manakala kodomain dia ada pada titik Y. Dia ada pada titik X dan dia ada pada titik Y. Jadi mana X dia? Ingat, nak tahu X dia dan Y dia yang mana, kamu kena faham koordinat dia buka kurungan, dia mesti X dulu baru Y. Jadi kamu tulis kat sini X, X, X. Jadi dekat sini kita faham domain untuk soalan C adalah, kamu tengok 1, 3, 4. Kamu tulislah 1, 3, 4. Itu jawapan domain dia. Manakala jawapan kodomain dia, jawapan kodomain dia adalah apa? Jawapan kodomain dia dekat paksi Y. Ini Y, Y, Y. Apa? 1, 7, 10. 1, 7, 10. Inilah jawapan untuk soalan di atas. Rujuk yang cikgu bagi ni. Rujuk yang cikgu bagi ni. Ini formula dia. Itu adalah formula dia. Okey, macam mana? Boleh faham ke yang cikgu terang dekat depan? Boleh faham ke? Boleh. Okey, sekarang daripada soalan C yang cikgu buat, cikgu nak masing-masing cuba buat soalan D. Cuba selesaikan soalan D. Rujuk contoh yang cikgu bagi ni. Cikgu dah bagi dah tu. Kamu tinggal huraikan sikit je. Okey. Dah siap hantar dekat cikgu. Cikgu bagi 2 minit. Okay, cikgu bagi lagi 2 minit. Cuba buat. Kalau tak buat, tak faham nanti. Okey, Aiman. Aiman dapat buat tak, Aiman? Dapat. Okey. Selunya suara Aiman. Okey. Alia. Alia dapat buat tak, Alia? Tak dengar lah. Akilah. Akilah dapat buat ke, Akilah?
Okey, Brian. Brian dapat buat tak? Dapat. Okey, bagus. Danish dapat buat tak Danish? Kamu ada tak ni dekat sini ni? Kalau tak ada, cikgu kick terus ni. Okey, habis. Cikgu pergi kepada soalan D. Cikgu gurau je tu. Okey, kita pergi kepada soalan D. Kita pergi kepada soalan D. Sekarang ni fokus kita nak cari domain dengan kodomain. Bagus. Okey, kita nak cari domain dengan kodomain. Okey, bila cikgu bercakap tentang domain, kalau dia bagi dalam keadaan titik koordinat, domain dia mesti pada titik X. Manakala kodomain dia ada pada titik Y. Okey, jadi koordinat dia dekat sini mesti ditulis dalam X, Y. Ingat betul-betul nota. Walaupun cikgu dah salin ni, cikgu salin lagi sekali supaya kamu dapat faham mana satu domain, mana satu kodomain. Jadi domain dia dekat sini, kita nak kira domain dia dekat sini macam mana? Okey, domain dia dekat sini kita tengok ni X, X, X. Jadi X ni ada 1, ada 2, ada 2. Jadi dekat sini kita ada 1, ada 2, ada 2. Jadi kalau kamu tengok dekat sini, dia ada 2. 2 ni dia ada 2 kali. Tak perlu salin 2 kali. Kamu salin sekali sahaja. Itulah maksud cikgu. Kemudian kodomain. Kodomain. Bila cikgu buat kodomain, kodomain daripada paksi Y. Daripada titik Y. Ini titik Y dia. Negatif 4. Tu pertama. Ini titik Y dia. Negatif 1. Yang kedua. Ini titik Y dia. Iaitu negatif 3. Jadi dekat sini. Inilah domain dan kodomain untuk soalan kalau dia bagi dalam keadaan titik titik koordinat. Jelas ke? Nak dengar suara sikit? Jelas. Yes. Okey, bagus. Okey, boleh tengok macam mana cikgu selesaikan. Cikgu tak tahu ni. Cikgu tak tahu. Cikgu harap masing-masing boleh salin dan boleh faham apa yang cikgu cuba sampaikan lah. Okey, habis dah. Jadi, bila habis dah cikgu terang ni, habislah cikgu terang cara nak cari domain dalam segi rajah anak panah, dalam segi graf dan dalam keadaan pasangan tertib. Habis dah. Okey, jadi lesson kita yang terakhir sekarang dah 10.12. 10.12 minit. Lesson kita yang terakhir dekat sini, lesson kita yang terakhir dekat sini adalah cikgu nak ajar kamu ini nanti kita buat minggu depan. Cikgu nak ajar kamu nak cari julat. Okey, jadi cikgu keluarkan nota cikgu untuk julat. Jadi cikgu harap masing-masing sempatlah untuk salin. Okey, julat. Bila cikgu bercakap tentang julat, kamu kena faham julat tu ada pada kodomain. Ada pada kodomain. Okey. Kemudian, bila cikgu cakap julat tu ada pada kodomain, bermakna kalau dia dekat perwakilan yang dalam anak panah, kita tengok dia punya kodomain. Kalau dia dalam keadaan perwakilan graf, kita tengok pada paksi Y. Kita tengok kepada paksi Y. Dan yang terakhir sekali, kalau dalam keadaan titik koordinat. Kalau titik koordinat, kita fokus kepada titik Y. Ini adalah nota daripada cikgu. Ini adalah nota daripada cikgu. Ini adalah nota yang kamu kena salin kalau kamu nak faham tentang julat. Jadi mana satu julat?
Okey, cikgu ajar. Okey, contoh A, B, C. Yang ni, cikgu buat D lah. Lepas tu yang ni, 1, 2, 3, 4, 5. Banyaklah pula cikgu padam ni. Okey, jadi cikgu buat kat depan Okey. Tengok ni. Okey, anak panah dia cikgu buat hubungan dia macam ni. Okey. Domain dia apa? Untuk domain dekat sini, untuk domain dekat sini, nilai domain adalah A, B, C. Manakala untuk nilai kodomain dekat sini, adalah 1, 2, 3. Kita tulis 1, kita tulis 2, kita tulis 3. Silap. Kita tulis sekali 4. Itu nilai kodomain dia. Akhir sekali julat. Julat. Macam mana nak faham julat ni? Kamu tengok dekat mana kodomain dia yang ada anak panah sahaja. Jadi kat sini julat dia apa? Julat dia yang ni nombor 1 kena garisan, ada garisan, kamu tulis 1. D, julat dia apa? 2. Okey, dia ada garisan. Akhir sekali 3. Okey, 3 ada garisan. 4 kamu tak boleh masukkan sebab tak ada garisan yang kena pada nombor 4. Inilah maksud julat. Inilah maksud julat. Jelas ke semua? Jelas. Hello, ada orang tak? Jelas ke? Jelas. Jelas. Okey, bagus. Okey, jadi julat tu adalah dekat mana yang kena pada anak panah. Ini nota dia. Jadi kalau kita tengok kepada latihan, kita tengok cikgu akan buat 2 latihan. Cikgu akan buat 2 latihan. Latihan B dan latihan C. Kamu akan cuba buat latihan E. Okey, jadi latihan B dengan C ni, cikgu susun kejap. Okey. Dekat sini, dekat muka surat ni, cikgu nak kamu nyatakan sekali jenis hubungan dia. Cikgu nak kamu nyatakan sekali jenis hubungan dia. Jadi, kita pergi kepada soalan B dan soalan C dahulu. Okey, untuk soalan B, kita pergi kepada soalan B. Untuk domain dia adalah 10 dengan 21. 10, 21. Manakala untuk soalan kodomain dia adalah apa? 2, 5, 7. Kenapa cikgu ambil semua? Sebab dia dekat situ kodomain. Bahagian sini semua dalam bulatan ni adalah domain. Bahagian sini semua yang dalam bulatan ni adalah kodomain. Manakala julat. Julat dia apa? Julat dia adalah bila kamu tengok pada kodomain yang kena pada anak panah 2, 5 dan 7. 2, 5 dan 7. Jadi bila semua kena anak panah, kita salin balik semua nilai pada kodomain. Berbeza pula dengan jenis hubungan. Jenis hubungan. Jenis hubungan. Bila kita tengok ada 1, nombor 10 ni, dia pergi ke banyak. 1 kepada banyak. Jadi jenis hubungan dia adalah 1 kepada banyak. Okey, C. C, cikgu buat. Domain. Domain dia apa? Domain dia adalah 3, 5, 7. Okey, kita tulis 3, 5, 7. Manakala kodomain dia apa? Kodomain dia adalah tulis semua 6, 10, 14 dan 16. 6, 10, 14 dan 16. Untuk julat, Julat kamu kena tulis apa? Kamu kena tulis 6 sebab apa? Sebab ada anak panah pergi kepada 6. Kamu kena tulis 10 sebab apa? Sebab ada anak panah pergi kepada 10. Dan 14. Ada anak panah pergi kepada 14. 16 tak perlu salin untuk julat sebab tak ada anak panah yang masuk kepada 16. Jadi jawapan dekat sini adalah 6, 10 dan 14 sahaja. Jenis hubungan dia apa? Jenis hubungan kita tengok satu-satu dia punya anak panah. Jenis hubungan dia dekat sini kita nampak 1 kepada 1, 1 kepada 1, 1 kepada 1. Jadi semua hubungan dekat sini menunjuk apa? 1 kepada 1. Itu jawapan dia.
C dan D. Okey, daripada penjelasan yang cikgu tunjuk dekat dekat B dan C, cikgu nak masing-masing. Ni soalan terakhir dah ni. Ni soalan terakhir dah. Buat soalan D dan buat soalan E. Okey, buat soalan D dan buat soalan E. Akhir dah habis dah kelas kita. Okey, cikgu bagi masa. Cari semua nilai. Cari dia punya domain, cari dia punya kodomain, cari dia punya julat dan cari dia punya jenis hubungan. Itu je. Okey. Okey, jadi last ni cikgu bagi masa 4 minit. 2 minit untuk soalan pertama, 2 minit untuk soalan kedua. Buang. Buang itu. Buang. Okey, tak faham tanya Tak faham jangan diam, tak faham kena tanya. Okey. Cuba buat soalan D dengan E tu rujuk contoh B dan C. Okey, cikgu bagi lagi masa 4 minit 2.24 8.24 habis dah. 10.24 habis dah. Apa? Mama masak kah? Kamu masak kah? Okey, lagi 3 minit untuk soalan D dan E. Cuba buat. Okey, bagus Aiden. Okey, 2 minit lagi. Okey, jadi masa yang diberikan sudah tamat. Okey, jadi kita ada lagi masa 7 minit. Sebelum soalan yang terakhir ni cikgu terangkan, cikgu nak masing-masing buka kamera. Okey, masing-masing boleh buka kamera. Okey. Cikgu nak tengok dengar kamera. Adam Arif Aiman dengar ke suara cikgu? Dengar. Okey, Aiden ada. Aiman dengar ke suara cikgu?
Aiman ada tak tu? Okey, dengar. Alia. Alia ada tak kat situ? Alia. Okey, cepat-cepat masing-masing boleh buka kamera. Okey, cikgu nak dengar suara. Alia ada tak Alia? Ada. Okey. Akilah. Akilah ada tak dekat situ Akilah? Ada cikgu. Okey. Brian. Brian ada tak dekat situ? Menyahut ni, menyahut. Daniel Yusof. Daniel Yusof ada? Ada. Danish. Danish ada ke Danish? Ada. Okey. Duaijah. Duaijah ada ke? Okey. Farish. Farish ada ke dekat sana Farish? Okey. Okey, tak apalah. Okey, jadi ini adalah skrin daripada cikgu. Cikgu just nak confirmkan yang kamu boleh ada dekat situ dan cikgu dah nak last kelas. Jadi cikgu nak kamu faham macam mana nak cari domain, macam mana nak cari kodomain, macam mana nak cari dejulat dan akhir sekali cikgu nak kamu nampak macam mana nak cari jenis hubungan. Kamu kena faham semua ni sebelum cikgu tutup kelas kita. Sebab minggu depan, cikgu nak pergi lagi jauh. Cikgu nak masuk lagi dalam berkenaan dengan topik ni. Macam mana cikgu nak masuk kalau cikgu tak dapat nak confirmkan kamu boleh faham ataupun tak. Okey, jadi kita pergi kepada soalan-soalan dekat depan ni. Ni dah last dah. Okey, untuk domain dekat sini kamu tengok dekat bulatan dekat sini dia ada 4 dengan 8. Jadi kita tulislah 4 dengan 8. Manakala kodomain ada 16, tulis 16. Ada 32, ada 32 dan akhir sekali ada 38. Untuk julat dia ada 16 dan 32. Kita salinlah 16 dan 32. Jenis hubungan dekat sini adalah banyak kepada banyak. Tu jenis hubungan dia. Okey, akhir sekali kita tengok kepada soalan E kita. Domain kita ada apa? 10, 20, 30. Itu domain kita. 10, 20, 30. Akhir sekali kodomain. Kodomain dia apa? 5, 8, 10. 5, 8, 10. Manakala julat, kamu tengok dekat bahagian kodomain yang ada anak panah sahaja. Iaitu 5 dan 10 sahaja. 8 tak terlibat sebab tak ada pun anak panah pergi dekat nombor 8. Jadi jenis hubungan dia dekat sini kita baca macam mana? Kita baca banyak kepada banyak. Jadi inilah cara tulis jawapan dia. Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan cara cikgu selesaikan satu-satu. Okey. Jadi cikgu ni cikgu buat rumusan sikit. Hari ni kita masuk kepada graf fungsi. Cikgu terang habis dah ni rumusan je. Graf fungsi. Fungsi sebelum cikgu pergi kepada dalam, cikgu pergi kepada apa yang ada pada bab ni, cikgu terangkan dulu tentang fungsi. Cikgu bagi definisi fungsi. Lepas cikgu bagi definisi fungsi, cikgu terangkan pula macam apa tu fungsi. Yang ni, kita ada buat 2 latihan. Mana lagi satu? Okey, ini adalah fungsi. Inilah fungsi. Nanti orang tak tahu ni fungsi tu apa. Inilah fungsi dia. Okey. Kemudian cikgu pergi jelaskan lagi. Cikgu tambah lagi penjelasan cikgu. Macam mana nak dapatkan fungsi yang tepat. Okey. Jadi fungsi adalah hubungan domain kepada kodomain. Ni fungsi dia.
Okey, lepas tu cikgu pergi masuk kepada penjelasan fungsi, cikgu terangkan pula hubungan. Hubungan. Ada berapa jenis hubungan? Ada 4 jenis hubungan. 2 jenis hubungan dikira sebagai fungsi, 2 jenis hubungan dikira sebagai bukan fungsi. Okey. Lepas cikgu dah pergi kepada jenis hubungan, kita dah faham dah hubungan tu. Sekarang ni cikgu teruskan kelas cikgu dengan jenis perwakilan. Wakilkan anak panah ni. Jadi dekat sini ada 3 jenis wakil. Yang pertama rajah anak panah, yang kedua graf, yang ketiga pasangan tertib. Lepas tu cikgu ajar tentang kita buat latihan sama-sama tentang pasangan tertib, lepas tu soalan graf, lepas tu soalan anak panah. Akhir sekali untuk hari ini, cikgu terangkan tentang julat. Lepas tu kita buat latihan sama-sama. Ada berapa latihan ni? Ada 4 latihan dekat sini dalam mencari julat. Jelas ke semua? Nak dengar suara sikit? Boleh faham ke? Boleh. Jelas. Okey, jadi sampai situ sahajalah kelas kita, dah pukul 10.30 malam. Okey, cikgu minta maaf kalau ada kekurangan apa-apalah dari pihak cikgu. Tak faham ke apa-apa ke, bagi tahu WhatsApp cikgu. Okey, jadi sampai situ sahaja semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bye. Bye. Terima kasih. Okey, sama-sama. Terima kasih, cikgu. Okey, sama-sama.